Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada. Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak. Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak Wah, semua jaga badan nampak. Mestilah kak. 1,5 cawan nasi je dah cukup untuk kami. Nak makan lauk apa Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya. Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang. Air kosong 1, dek. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bab 2 diet. Hasil pembelajaran. Pada akhir bab ini anda dapat menyatakan maksud diet seimbang, menyenaraikan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet dan menyatakan kepentingan diet seimbang. Pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan diet? Diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu. Pengambilan makanan penting untuk mempertingkatkan bagi kesihatan. Bagi tujuan ini, amalan pemakanan berdasarkan peruntukan diet harian yang disarankan dan piramid makanan amat disyorkan untuk mencapai diet yang seimbang. Diet seimbang. Apakah yang dimaksudkan dengan diet seimbang? Diet seimbang bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, garam mineral, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Yang pertama, keperluan fisiologi. Kedua, pendidikan. Ketiga, pendapatan keluarga. Keempat, geografi. Kelima, agama. Keenam, kebudayaan. Ketujuh, kemajuan teknologi. Dan akhir sekali adalah keperluan sosial. Faktor yang pertama ialah keperluan fisiologi. Pengambilan makanan untuk mengawal kesihatan yang baik bergantung pada keperluan fisiologi setiap individu seperti umur, jantina, saiz badan, aktiviti yang dijalankan dan tahap kesihatan. Faktor yang kedua adalah pendidikan. Pengetahuan pendidikan terhadap pemilihan diet boleh menjadikan kita lebih prihatin untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Contohnya, setelah mempelajari jenis-jenis dan fungsi nutrien dalam bab 1, apakah yang anda akan dapat jika mengalami sembelit? Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan mempengaruhi kualiti dan kuantiti diet yang diambil. Faktor yang ketiga ialah pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung dalam pemilihan makanan mengikut kemampuan masing-masing. Keluarga berpendapatan rendah masih boleh mengamalkan diet seimbang. Makanan mahal masih boleh digantikan dengan makanan lebih murah tetapi berkhasiat. Contohnya, ikan tenggiri mahal boleh digantikan dengan ikan sarden kerana kedua-dua ikan itu mempunyai khasiat yang sama. Faktor keempat ialah geografi.
Dari segi geografi, Dayak dipengaruhi oleh iklim dan kemudahan infrastruktur. Iklim Malaysia sesuai untuk menghasilkan sumber makanan seperti beras, kelapa dan pisang. Beras dan hasil beras menjadi bahan utama sajian harian. Kemudahan infrastruktur membolehkan sumber makanan diperolehi sepanjang masa. Faktor seterusnya ialah faktor agama. Amalan pemakanan mengikut agama yang berbeza akan mempengaruhi pemilihan diet seseorang. Kebanyakan agama mempunyai beberapa pantang larang. Agama Buddha dan Hindu menggalakkan amalan diet vegetarian tulen atau vegetarian lacto. Bagi penganut agama Islam pula, diharamkan memakan daging babi dan minum arak. Faktor keenam pula ialah kebudayaan. Pelbagai kaum di Malaysia turut mempengaruhi pelbagai makanan dalam sajian harian. Kaum Melayu, India dan Cina mempercayai wujudnya makanan panas iaitu halia dan minyak bijan. Manakala makanan sejuk pula iaitu timun dan lobak putih. Pelbagai hidangan yang akan disediakan pada musim perayaan. Makanan orang Melayu pada hari raya puasa seperti lemang, ketupat daun palas yang boleh dimakan dengan serunding. Kunjungan kaum India pada hari Deepavali disambut dengan masakan enak thosai, idli, nasi berwarna-warni dan apam yang dihidang bersama kari. Salad sayuran beraneka bernama losang dimakan pada malam Tahun Baru Cina. Pelbagai jenis biskut seperti kuih kapit, kuih bangkit dan sebagainya dihidangkan untuk menyambut tetamu. Faktor yang ketujuh ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi kini bukan sahaja memudahkan cara penyediaan makanan, tetapi juga telah mengubah corak pengambilan diet generasi baru. Penggunaan makanan mudah seperti mi segera, makanan kering, makanan sejuk beku dan makanan berkaling semakin meluas penggunaannya. Penciptaan alat penjimat masa seperti pengisar, pengadun pemproses makanan dan ketuhar gelombang mikro, kerja memasak menjadi lebih cepat dan bersih. Faktor yang terakhir ialah keperluan sosial. Makanan dan minuman menjadi semakin penting dalam kebanyakan upacara seperti hari jadi, perayaan agama dan budaya dan hari ulang tahun. Makan bersama-sama akan meningkatkan interaksi antara individu untuk memenuhi keperluan sosial. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga berjaya.